Didik TV KPM. Terima kasih Irfan. Sama-sama. Cuma kali ni Irfan saya nak minta bantuan Irfan boleh? Bantuan apa tu cikgu? Sebab kali ni Okey. semasa saya mengajar, mungkin saya akan bertanya kepada murid-murid yang 4 orang ni lah. Dan kita akan bagi ganjaran kepada siapa yang boleh jawab soalan yang betul. Jadi apakah pertolongan cikgu nak minta tu? Saya nak Irfan letakkan ganjaran mereka di papan yang disediakan di sebelah Irfan tu. Kalau kita boleh lihat di sini sekarang, nampaknya ada 4 papan di mana ada nama Nurin, Natasha, Riz dan Aisyah. Jadi Irfan akan berikan ganjaran sekiranya mereka menjawab dengan betul, cikgu, betul? Ya, betul. Okey, cantik. Kalau macam tu, jom kita mulakan. Sebab nanti ujung nanti saya ada ganjaran lagi besar untuk diorang. Tak apa, kita kumpul yang kecil-kecil dulu. Kita kumpul yang kecil-kecil dulu. Okey. Silakan, untuk semua murid-murid semua di Google Meet dan juga di rumah, kita akan masuk kepada faktor yang pertama kenapa Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini ditubuhkan. Okey, berdasarkan pada buku teks, kita ada 3 faktor. Kalau murid-murid di rumah boleh bersama-sama dengan kita membaca sekali buku teks, boleh selaklah di bab 5 tingkatan 4 Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, untuk lebih detail. Okey, yang pertama, kita ada penentangan Malayan Union. Seperti slot yang pertama tadi Irfan, kita dah cerita beberapa perkara lah. Kenapa kita bangkit menentang Malayan Union. Itu juga antara faktor penting kenapa Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini diwujudkan. Okay, penentangan Malayan Union. Saya rasa murid-murid di rumah, saya rasa dah faham jugalah berkaitan Malayan Union ni Irfan. Sebab tajuk Malayan Union adalah tajuk bab sebelum ni. Bab sebelum ni. Ya, Okey. bab Lepas tu 4. masuk pula bab penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Betul. Sebab di bab 4 kita dah belajar secara mendalam berkaitan Malayan Union. Kalau keluar tajuk ni dalam peperiksaan, saya rasa senang je. Senang je. Sebab dah belajar dah. Ya, betul. Antara ingat tak ingat je lah. Betul. Okey. Dan penentangan Malayan Union ini juga terdiri daripada orang Melayu itu sendiri, Raja-Raja Melayu, Cendekiawan Melayu dan juga UMNO. Ini antara orang-orang besar lah yang terlibat dalam penentangan Malayan Union. Kerana sebenarnya bagi mereka ini, penentangan Malayan Union itu sendiri memberi kesan yang buruk kepada Raja Melayu itu sendiri dan juga penduduk Tanah Melayu secara keseluruhannya. Okey. Okay? Dan saya nak minta dari berdasarkan pembacaan anda sebelum masuk ke dalam kelas kita pada hari ini, siapa boleh bagi tahu saya apakah kesan buruk tersebut? Siapa boleh jawab? Siapa? Okey, sila. Okey, Aisyah dekat Aisyah. situ. Silakan Aisyah. Malayan Union memberikan kesan buruk kepada Raja-Raja Melayu ialah Sultan Melayu kehilangan kedaulatan dan kuasa politik yang selama ini menjadi hak Raja-Raja Melayu. Ya, Alhamdulillah betul Irfan. Jawapan yang memberansangkan di situ. Sangat. Bukan setakat memberansangkan, betul. Tepat sekali. Saya rasa Irfan kita Berapa boleh bintang bagilah. nak bagi, cikgu? Kita bagi 1 lah. Satu Irfan. bintang dulu untuk Aisyah setakat untuk ini. Aisyah. Baik, tahniah Irfan ucapkan. Itu dia. Maksud di sini Aisyah memang fokuslah dengan pembelajaran kita dari tadi. Sebab saya pun dah nyatakan dari awal tadi, kedaulatan raja tergugat di bawah Malayan Union. Itulah kesan buruknya. Dan juga kuasa raja dalam bidang politik sangat terhad Irfan. Yang macam Irfan kata tadi, agama dengan adat je. Betul, Mana dua boleh, sahaja. tak boleh. Ini negara kita. Raja mesti berkuasa penuh. Okay? Itulah kesan buruknya. Dan seterusnya, penentangan Malayan Union ini juga disaksikan oleh ahli Parlimen British itu sendiri. Yang mana ahli Parlimen itu ketika berada di Tanah Melayu, mereka menyaksikan penentangan kita ni Irfan. Kita buat rapat umum, kita buat bantahan, kita tulis surat, kita pergi berbincang, semua disaksikan oleh ahli Parlimen Mereka British tahu, ini. cikgu. Mereka tahu sebenarnya apa kehendak hati kita gitu kan. Betul. Okay? Dan melalui pembacaan jugalah murid-murid di Google Meet. Siapa boleh bagi tahu saya di sini siapakah ahli Parlimen British tersebut? Okey, teknikal soalan ni. Okey, silakan Nurin. Silakan. Ahli Parlimen British yang menyaksikan bantahan orang Melayu terhadap Malayan Union ialah L.D. Demens dan David Rhys Williams.
Ya, betul Irfan. Betul cikgu Betul. Oh, hebatlah Nurin ni. Eddie Gama. Apa kata kita bagi ganjaran sikit pada Boleh, Nurin? tak ada masalah. 1 bintang untuk Nurin. Kejap, boleh Irfan ke sana Natasha. sikit. Okey, baik. Okey Nurin, maknanya sekarang Nurin dah dapat 1, Aisyah dah dapat 1. Kita tengoklah siapa yang lagi banyak. Okey, kita ada David Rhys William, kita ada LD Gamas. Itu antara ahli Parlimen British yang bersama-sama dengan penduduk Tanah Melayu menyaksikan penentangan terhadap Malayan Union. Maksudnya di sini mereka bukan menjauhkan diri dari kita, bukan apa orang kata, bukan tak nak dengar cakap kita, tak. Mereka juga mendengar. Cuma diorang nak penuhi ke tidak. Okey, itu soalannya cikgu. Itu soalannya. Sama ada mereka Itu ingin je. penuhi ataupun Nanti di hujung nanti kita nak tengok diorang penuhi ke tidak. Baik. Okey. Kita tengok nanti. Dan seterusnya, apabila kejadian penentangan itu disaksikan oleh ahli Parlimen British dan apabila mereka pulang semula ke England, mereka menyatakan apa yang terjadi di Tanah Melayu ketika itu dan membuat laporan kepada Dewan Parlimen British. Mereka sendiri yang bercerita apa yang jadi kat Tanah Melayu. Sebab ahli Parlimen British yang lain, dia tak datang ke Tanah Melayu dan mereka tak tahu apa yang jadi. Mereka just tahu nak buat Malayan Union. Tapi adakah penduduk Tanah Melayu suka atau tidak, mereka tak tahu. Yang tahu hanya 2 orang tadilah. Dan dalam jangka masa penentangan tu Irfan, sebenarnya kita juga dah membuat persediaan untuk membuat perjanjian yang baharu. Sebab sewaktu pelaporan kepada Dewan Parlimen British tadi, pentadbir di sana dah apa saya nak bagi tahu, mereka dah okey, tak apalah, kita tak payah pakai Malayan Union, kita buat perjanjian baru. Okey, maknanya mereka pun waktu itu dah macam ada idea barulah cikgu. Ya, betul. Idea yang baru. Cumanya idea itu hampir sama dengan Malayan Union, okey. tapi lebih kepada kebaikan untuk rakyat Tanah Melayu. Baik. Okay. Dalam masa itu, kita buat persediaan untuk membuat Persekutuan Tanah Melayu yang baru melalui rundingan. Sekali lagi Irfan. Dah tentang-tentang pun rundingan, dah habis tentang pun kita berunding lagi sekali. Sebab kita nak jadikan dia win-win situation. Betul. British dapat, Tanah Melayu pun dapat. juga. Okay, dapat juga. Dan untuk rundingan ini dijalankan oleh beberapa pihak. Tapi saya nak tahulah. Saya tak nak cakap kat sini pihak tu siapa. Okey, nak tanya. Saya nak tanya juga. Tanya anak murid cikgu. Baik. Saya nak ujilah. Diorang ni baca ke tidak sebelum masuk kelas. Okey. Jadi cikgu tanya siapa tu cikgu? Siapa boleh bagi tahu kita kat sini siapakah pihak yang terlibat dalam rundingan tersebut? Siapa boleh jawab? Okey, Natasha. Okey, silakan Natasha. Pihak yang terlibat dalam persediaan mengubah perjanjian PTM ialah Raja-Raja Melayu, UMNO dan British. Ya, betul. Betul cikgu Betul. Ada 3 pihak, Raja-Raja Melayu, UMNO dan pihak British. Ya. Okey, Sebenarnya Irfan, clue tu dari awal lagi Irfan. Betul. Cikgu dah cakap Itulah tadi. jawatan kuasa kerja. Dah hilang. Dah hilang. Ada ke situ tadi kan? Ada tadi. Awal-awal tadi jawatan kuasa kerja. Itulah pihak yang terlibat. Okey. Maknanya bukan sahaja dalam penubuhan Persekutuan Melayu tapi terlibat juga untuk rundingan yang seterusnya. Ya, betul. Okey. Mereka lah pihak-pihak yang terlibat dari merunding sampailah terjadinya Persekutuan Tanah Melayu. Jadi cikgu, untuk Natasha berapa bintang? Kita bagi adil lah untuk Nurin dan juga Aisyah tadi, itu bagi 1. 1 bintang dulu. Satu juga. Okey, baik. Nampaknya 1 bintang untuk Nurin, Natasha dan juga Aisyah. Riz belum lagi. Nampaknya mungkin dia tengah panaskan badannya dulu untuk jawab soalan selepas ini. Baik. Dia mencari soalan yang lebih sukar kot. Betul. Mungkinlah. Dia kata macam alah senanglah soalan ni kan. Dia kata dia tunggu yang selepas ini. Baik, silakan cikgu. Okey, faktor yang pertama, penentangan Malayan Union. Kita masuk kepada faktor yang kedua, cadangan Raja-Raja Melayu dan juga UMNO. Kita nak tahu sekarang ini apakah cadangan yang dibuat oleh Raja-Raja Melayu dan juga UMNO bagi asas kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Dan mereka juga bukan setakat mencadangkan Irfan, sekali lagi berunding. Masih lagi berunding. Dan pada kali ini, perundingan tersebut dijalankan bersama 2 orang wakil kerajaan British, iaitu Sir Malcolm Macdonald dan juga Sir Edward Gen. Ni, perundingan tersebut sebenarnya dilakukan secara tertutup Irfan di Kuala Kangsar, Perak.
Okay, mereka berunding, Raja-Raja Melayu, wakil-wakil UMNO ini tadi berunding bersama dua pihak British, Malcolm McDonald dan juga Sir Edward Gen. Saya rasa nama ini sangat familiar lah untuk tajuk ni. McDonald kan, boleh ingat kan? Tak ada masalah. Tak ada masalah. McDonald. Kalau dalam exam nak tulis McDonald pun boleh, tak ada masalah. Betul juga, cikgu? Betul juga. Kita bagi markah juga untuk McDonald walaupun dia tak tulis Malcolm. Edward Gen kalau tak tulis Sir pun tak ada masalah. Okay, masih lagi diterima. Cuma Irfan, saya nak tahu siapa diorang ni. Baik. Siapa Malcolm, siapa Edward. Itu persoalannya sekarang ni. Jadi, Itu persoalan dia. Kenapa mereka yang kena berunding dengan Raja-Raja Melayu? Saya nak tahu. Untuk murid-murid di Google Meet, siapa boleh bagi tahu kita siapakah Malcolm dan siapakah Edward? Okey, dia dah angkat tangan dah, cikgu. Tak habis cikgu cakap soalan, dia dah angkat tangan dah. Silakan, Riz. Okey, silakan. Malcolm McDonald ialah Governor General dan Sir Edward Gen ialah Governor Malayan Unit. Ya, betul. Betul, cikgu. Betul. Dahsyatlah, Riz. Okey. Okey, boleh Riz? Satu bintang. Riz satu bintang. Okey, satu bintang untuk Riz sekarang ini. Jangan lupa nanti merajuk Riz. Nampaknya semua serba satu sekarang ini. Jangan risau. Berlumba mereka. Berlumba untuk menjawab soalan cikgu. Okey, baguslah. jadi itulah iaitu Malcolm McDonald merupakan tadi cikgu. Malcolm McDonald adalah Governor General. Okey, Sir dan Edward Gen adalah Governor Malayan Union. Okey. Okey. Yang mana kita libatkan jugalah Governor Malayan Union sebab kita nak naikkan berkaitan tentang hak rakyat Tanah Melayu dan mereka nak mengurangkan hak orang Melayu, sebab itu kita panggil Sir Edward Gen. Supaya kita Raja Melayu dapat apa yang dia nak, Edward Gen pun dapat apa yang dia nak. Sebab itulah kita buat rundingan untuk dapat win-win situation. Ya. Sebenarnya Irfan, sampai kita merdeka Irfan, masih lagi berunding. Masih lagi. Betul-betul. Tak pernah guna senjata. Betapa baiknya penduduk Tanah Melayu ketika itu. Okay, kita ambil lah itibar daripada situ sampai sekarang. Bergaduh macam mana sekalipun, berunding, berbincang. Tidak perlu menggunakan kekerasan, Tak payah. hanya perlu berunding untuk mendapatkan kejayaan. Saya pun selalu cakap dengan murid-murid saya, kalau awak tak puas hati dengan kawan, bincang. Jangan gaduh-gaduh. Runding dulu. Okey. Kita relax dulu. Okey. Dan kenapa perundingan ini terpaksa dibuat? Sebab kita nak mengatasi konflik. Sekarang ni British dengan Tanah Melayu, penduduk Tanah Melayu tengah berkonflik, ada isu. Okey. Macam saya kata tadilah, kerajaan British ada apa yang dia nak, penduduk Tanah Melayu pun apa yang dia nak. Wujud konflik kat situ, tak ada titik tengah dekat situ. Sebab tu wujudnya perundingan. Kita berunding, duduk semeja. Okey, kau nak apa, aku nak apa. Okey, dan pada ketika perundingan tersebut, Raja-Raja Melayu juga memberi beberapa cadangan, Irfan. Apa yang Raja nak untuk rakyat Tanah Melayu. Okay? Ada beberapa cadangan, cumanya sekali lagi lah, kita nak try lah, kita nak tanya murid-murid di Google Meet. Siapa boleh beritahu kita apakah cadangan tersebut? Baik, silakan Nurin. Cadangan Raja-Raja Melayu ialah menubuhkan sebuah persekutuan bertaraf naungan dan bukan tanah jajahan. Ya, betul. Itu cadangan yang pertama. Kita tak nak status jajah. Tak nak. Kita nak status naungan. Dia ada beza antara naungan dengan jajahan. Kerana waktu Malayan Union, taraf kita akan jadi jajahan. Taraf paling bawah sekali sebenarnya, Irfan. Tapi di bawah PTM, mereka masih lagi mentadbir kita, tapi taraf kita naungan. Itu yang kita nak. Saya rasa Irfan dah lupa kot. Kita bagi Nurin satu bintang lagi untuk Nurin. Saya tunggu cue cikgu dia sebenarnya. Baik, terima kasih untuk jawapan itu Nurin. Okey, satu. Okay. Saya rasa tak nak satu lah, tak cukup. Tak cukup lagi. Siapa lagi yang boleh beritahu kita? Apakah cadangan dari Raja-Raja Melayu? Ya, Aisyah. Silakan. Raja berkuasa dalam perundangan. Perundangan. Betul. Raja berkuasa dalam perundangan. Okey, baik. Boleh tambah siap-siap lah satu, betul, nanti Aisyah. lupa. Okey. Okey, Aisyah. Terima kasih jawapan itu. Berkuasa dalam perundangan. Macam tadilah, bukan setakat adat, bukan setakat agama. Kita tambah dari sudut perundangan. Maksudnya di sini, Raja ada kuasa memperkenankan rang undang-undang ketika itu. Kalau Raja ada kuasa, maksudnya kedudukan Raja, kedaulatan Raja makin lama makin besarlah. Dia bersama-sama British untuk buat undang-undang bagi Tanah Melayu. Okey, dua.
Ada siapa lagi nak tambah? Ada lagi nak tambah? Okey, Riz. Baik, silakan Riz. Perjanjian baru untuk menggantikan Malayan Union. Okey, itulah yang dituntut, yang dicadangkan oleh Raja-Raja Melayu. Kita nak perjanjian yang baharu. Okey, bolehlah tambah satu untuk lagi Riz. untuk Riz. Tahniah. Okey, perjanjian yang baharu itulah yang kita tengah belajar sekarang. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 nak menggantikan Malayan Union. Dan pada ketika itu juga Sultan Perak sebagai jurucakap Raja Melayu ketika itu juga menulis sebuah surat, satu surat, sepucuk surat kepada Parlimen British tentang apa kehendak dia. Dia tulis surat dan dibacakan oleh ahli Parlimen British David Rees-Williams di dalam Parlimen British. Dan inilah antara kata-kata Sultan Perak di dalam suratnya. Saya nak minta lah, panjang sangat. Okay, cikgu boleh ringkaskan, cikgu? Oh, ringkaskan. Ringkaskan. Okey. Sebenarnya dalam surat tersebut ni dia kata kita tengah bersedih. Okey. Kita bersedih sebab Malayan Union ditandatangani dengan agak tergopoh-gapah. Baik. Okay, tak ada perancangan yang ringkas, tak ada perancangan, tak ada perbincangan, tak ada perundingan. Sultan Perak memang sangat sedih ketika itu dan Sultan juga telah menulis dan beliau mengatakan tanda tangan dibuat secara paksa. Paksaan. Okey. Sebab kalau murid-murid di rumah boleh ingat balik bab yang sebelum ini, memang ada seorang wakil British pergi jumpa semua raja dan memaksa tanda tangan Malayan Union. Okay. Dan tak boleh nak cakap yang raja menandatangani itu sebagai tanda setuju. Sebab dipaksa, Irfan. Dan juga menggunakan kekerasan, Ya, cikgu. betul. Baik. Didik TV KPM